apa khabar semua pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian? Kembali kita bersama kali ini untuk Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar KSSMPK Tingkatan 5. Jadi kita akan teruskan kembali pembelajaran kita pada hari ini untuk unit 7 iaitu sejarah kita. Okey, bersama saya Teacher Irene. Okey, mari kita lihat pada minggu-minggu yang lepas kita telah pun pelajari standard kandungan kita. Untuk unit 7 ini adalah 7.1 negeriku dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh 7.1.3 menilai keistimewaan negeri tempat tinggal berdasarkan bukti. Jadi pada minggu yang lepas cikgu dah ajar, kita dah pelajari setiap peta negeri. Kita dah pelajari tentang jata negeri, kita dah pelajari tentang bendera negeri, kita dah kenali setiap negeri-negeri yang terdapat di Malaysia dan wilayah persekutuan, dan kita telah pun pelajari tentang mercu tanda. Minggu lepas kita dah lihat mercu tanda bagi negeri-negeri yang terdapat di Malaysia, termasuk wilayah persekutuan. Jadi hari ini kita nak menilai, kita nak lihat apakah keistimewaan bagi setiap negeri ini berdasarkan bukti. Jom kita teruskan. Okey. Setiap negeri tempat tinggal mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini juga merupakan keunikan bagi setiap negeri tersebut yang diperhatikan dari sudut sejarah dan geografi. Maksudnya kita akan menilai negeri ini apa sebab dikatakan istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Sebab kita nak lihat dari segi sejarahnya ada keunikan dia, keistimewaannya. Dari segi geografi atau kedudukannya, negeri ini juga ada keunikannya. Okey, itu yang dimaksudkan keistimewaan dan keunikannya. Okey, kita tengok ya. Berdasarkan buku teks kamu iaitu muka surat 136 hingga 137, ini yang kita nak lihat pada hari ini. Okey. Dan okey, yang pertama sekali kita akan meninjau negeri Perlis. Negeri yang paling utara sekali di Malaysia iaitu negeri Perlis. Dan kalau kamu lihat ini adalah peta bagi negeri Perlis. Kita boleh lihat sebenarnya ada banyaklah tempat-tempat menarik di Perlis. Dan salah satu yang terkenal ialah negeri Perlis ni terkenal dengan tanaman mangga harum manis. Ni mangga harum manis. Memang sedaplah dan mahal harganya. Dan yang kedua, destinasi pelancongan yang terkenal di sini ialah siapa sini yang pernah pergi ke Gua Batu Kapur ni. Nama gua ini ialah Gua Kelam. Gua Kelam. Kita lihat yang kedua. Negeri Kedah. Selepas Perlis kita turun bawah sikit ialah negeri Kedah. Cikgu yakin ramai di antara kita mungkin dah pernah pergi ke Kedah. Dan ini adalah destinasi pelancongan yang sangat terkenal iaitu apa? Lain tak bukan, semua tahu. Pulau Langkawi. Nampak aja burung helang ni, kamu memang tahu. Dan untuk makluman kamu, negeri Kedah ni adalah negeri yang tertua di Malaysia. Kenapa adalah ia dikenali sebagai negeri yang tertua? Sebab di Kedah lah adanya penemuan lembah bujang. Di sini cikgu tak tunjukkan antara tapak sejarah yang sangat lama lah, negeri yang sangat lama, di antara negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Dan kalau kamu lihat di Langkawi ini juga adalah satu destinasi pelancongan yang terkenal. Sebab apa? Ia telah mendapat anugerah status Geopark, Geoforest Park daripada UNESCO. Apa itu UNESCO? UNESCO ini adalah satu pertubuhan dunia, yang merupakan pertubuhan warisan, mengiktiraf warisan macam Melaka pun kan. Melaka telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai bandar warisan dunia. Jadi ada beberapa negeri atau tempat di Malaysia mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Kerana sebab-sebab tertentu atas sebab warisan dan kebudayaan dan keunikan tempat tersebut. Seterusnya kita tengok Pulau Pinang. Bila tengok Pulau Pinang, kita tengok aja Pulau Pinang, kita tengok jabatan ni kita tahu. Kita dah pernah pergi, bagi kita yang pelajar pendidikan khas, ada yang mungkin di sekolah kamu cikgu pernah buat trip, pernah buat lawatan ke Pulau Pinang. Dan sekarang Pulau Pinang ni dia ada jabatan yang kedua. Dia ada jabatan yang pertama dah lama, ini jabatan kedua ni pula yang minggu lepas kita dah belajar, salah satu mercu tanda. Dan jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sultan Abdul Halim. Dan
merupakan jabatan yang terpanjang di Malaysia. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar ni, selain tu Pulau Pinang juga mempunyai beberapa tempat menarik yang memang tidak asing bagi kita. Kita dah pernah pergi tempat seperti Bukit Bendera. Lepas tu kamu boleh pergi ke Taman Negara. Ini Taman Negara Pulau Pinang. Okey, ini adalah Balai Seni Lukis Pulau Pinang yang warna putih ni, dan juga Muzium Negeri. Dia salah dua tu in one ya. Jadi muzium dengan Balai Seni ini dia sama. Okey. Kemudian di sini ni yang antara yang terbaru di Pulau Pinang, habitat kan, kamu pernah pergi panjat sampai atas-atas. Ini Bukit Bendera. Okey. Kemudian negeri yang seterusnya ialah negeri Perak. Ni negeri Perak, antara negeri yang bersejarah, sebab negeri Perak juga adalah salah satu negeri yang terkenal dengan kompleks sejarah Pasir Salak. Tahu tak apa maksud kompleks sejarah Pasir Salak ni? Bagi mereka yang pernah dengar atau pernah baca cerita ni, Pasir Salak adalah satu tempat di mana berlakunya satu kejadian yang sangat penting dalam sejarah, di mana peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch ni, seorang residen di Perak. Sebab Perak ni pernah dijajah oleh British. Dia adalah negeri yang pertama dijajah oleh British. Jadi di sinilah adanya kompleks sejarah Pasir Salak ni. Ni kompleks sejarah Pasir Salak. Kemudian Perak juga dulu ni adalah sebuah negeri yang kaya. Sebab Perak kaya dengan biji timah lah, maka British nak menjajah negeri Perak ni. Jadi memang dikaya dengan pengeluaran biji timah. Masa dulu-dululah. Kemudian di Perak juga adanya galeri arkeologi ni. Di sinilah dikenali sebagai salah satu tapak warisan dunia juga, iaitu Lembah Lenggong. Sebab kalau kamu pergi ke galeri ni, arkeologi ni, di sinilah tempatnya ahli arkeologi. Ahli arkeologi ni ialah ahli yang sejarawan. Dia korek-korek tanah, dia cari gali tau. Cari gali untuk mencari benda bahan-bahan tinggalan sejarah. Itu namanya ahli arkeologi ni. So, galeri arkeologi ni ada mempamerkan contoh penemuan, salah satu penemuan sejarah yang sangat penting, iaitu penemuan Perak Man ni, antara orang manusia prasejarah yang paling lama. Jadi Lembah Lenggong ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia sebab penemuan manusia pertama dikatakan. Perak Man namanya. Ini untuk makluman tambahan lah, sejarah untuk makluman kamu semua. Kemudian di negeri Selangor ni, selepas Perak kita turun bawah, kita jumpa negeri Selangor kan. Selangor ni untuk makluman semua diiktiraf sebagai negeri maju yang pertama di Malaysia pada tahun 2005. Bukan Kuala Lumpur Selangor ni lah negeri yang mendapat pengiktirafan negeri maju yang pertama pada tahun 2005. Dan kalau kamu lihat ini adalah Klang. Klang ni adalah dikenali sebagai salah satu bandar yang tertua di Malaysia dan juga merupakan bandar diraja Klang. Lebih kurang Selangor dengan Perak. Selangor juga salah satu negeri yang kaya dengan biji timah dulu. Dijajah oleh British juga selepas Perak. Kemudian Klang ni ada sebuah bandar yang Klang ni memang kaya dengan biji timah juga. Sebagai contoh lah. Dan kalau kamu lihat, di Selangor juga sekarang terdapat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jangan kamu ingat lapangan antarabangsa Kuala Lumpur tu terletak di Kuala Lumpur. Tidak ya. Walaupun nama je lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, tapi dia terletak di negeri Selangor dan merupakan pintu masuk utama ke Malaysia. Sebelum lapangan KLIA ni, kita ada lapangan terbang di Subang lah, memang di Kuala Lumpur, tapi dah berpindah kan. Jadi sekarang ialah KLIA. Kemudian di Negeri Sembilan. Ni kita lihat peta Negeri Sembilan. Kita turun bawah Selangor, kita nampak Negeri Sembilan. Untuk makluman semua, Negeri Sembilan, kalau kamu lihat ni, inilah yang dikatakan sebuah negeri yang unik dan terkenal dengan adat pepatih. Antara semua 13 negeri-negeri ni yang ada terdapat di Malaysia, kita ada dua jenis adat tau di Malaysia ni. Kita ada adat pepatih dengan adat temenggung. Kalau cikgu cerita banyak-banyak, ada budak yang tak faham kan? Sebab ini lebih daripada apa yang ada yang kamu perlu ketahui. Tapi cikgu nak terangkan supaya kamu dapat lihat. Contohnya lah, kalau di negeri Melaka. Semua negeri di Malaysia mengamalkan adat temenggung. Kecuali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni sebenarnya
mengamalkan adat pepatih ni, dia berasal daripada Indonesia, iaitu di Minangkabau. Adat ni dibawa daripada Minangkabau. Sebab tu kamu lihat bentuk negeri Sembilan ni, dia ada satu tempat ni namanya Museum Seri Menanti ni, bekas istana tau. Jadi kalau kamu lihat dia punya bentuk semua, dia macam ada bentuk macam kamu lihat sama macam bentuk ni yang perempuan ni pakai ni kalau kamu lihat. Jadi inilah keistimewaan Negeri Sembilan. Apa cikgu panggil ni cikgu tak tahu. Dia bentuk macam curve tau kalau dalam bahasa Inggeris lah. Okay, melengkung macam tu. So kalau kamu lihat ni, selain daripada adat pepatih ni, Negeri Sembilan juga, kalau kamu lihat popular dengan pantai. Siapa lah yang tak pernah pergi ke pantai Port Dickson kan? Ini adalah salah satu pantai yang terkenal, hotel yang sangat terkenal di Port Dickson lah. Okay? Kalau kamu lihat bentuknya ni, ada bentuk bunga raya, hibiscus ni kan. Ni salah satu hotel yang terkenal, resort yang terkenal di Port Dickson lah. Okay? So, di Negeri Sembilan juga terkenal dengan Museum Seri Menanti ni, cikgu tunjuk ni. Yang lepas kita dah pun belajar salah satu mercu tanda, iaitu teratak Zabah. Kamu boleh lihat, ini adalah teratak Zabah. Okay? Okey, lepas tu yang akhir sekali ni kita lihat ni dikenali sebagai Balai Cerap Teluk Kemang. Teluk Kemang ni terletak di Port Dickson lah. Ni Balai Cerap ni salah satu tempat yang popular juga yang kamu boleh lawat. Okey? Okey, di negeri Johor, paling selatan. Negeri Johor ialah negeri yang paling selatan di semenanjung Malaysia. Jadi Johor ni terkenal dengan seni persembahan tradisional. Tarian Zapin. Okey, tarian Zapin. Inilah tarian Zapin. Kuda kepang. Kuda kepang. Kemudian salah satu alat muzik yang sinonim dengan negeri negeri Johor. Negeri Johor ialah alat gazal ni. Alat muzik ni. Kalau kamu lihat, ini cakap je pasal gazal ni, muzik dia, itu adalah berkaitan dengan negeri Johor. Satu lagi, Johor juga salah sebuah negeri yang terkenal dengan penanaman nenas. Sebab itu dekat satu bandar ni, ada satu replika ni nenas ni, kamu lihat ni. Dan air sekali. Okay, salah satu tempat yang menarik yang biasa dikunjungi di Johor ialah Tanjung Piai. Mengapa dikenali sebagai Tanjung Piai? Sebab apa? Piai ni, nama tempat ni, okay, dia adalah tanah yang paling selatan di benua Asia. Okay, jadi ini dia punya landmark lah. Dia punya mercu tanda kalau kamu lihat. Okay, tanah yang paling selatan terletak di benua Asia ialah Tanjung Piai. Okay? Okey, seterusnya negeri Melaka, bandaraya bersejarah, negeri pelajar semua ramailah, cikgu rasalah mana-mana pelancong dari luar negara baik pun dalam negara kenal Melaka ni. Melaka memang salah satu bandar bersejarah yang juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai bandar tapak warisan dunia. Okey, dan kita lihat di sini Melaka ni, kalau kamu lihat dalam sejarah ni, ni gambar apa sebenarnya? Ini gambar Tunku Abdul Rahman ni, dia baru balik daripada London. Okay? Dan Melaka adalah tempat di mana Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan negara kita setelah dia pulang dari London. Jadi Melaka ni ada keistimewaan sejarah dia. Dan masa dia naik kereta ni kalau kamu lihat ada di sebelah memorial peristiharaan ni. Bagi mereka yang pernah pergi di Bandar Hilir, sekembalinya Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj ni daripada rombongan kemerdekaan, dan di sini kita lihat Padang Pahlawan ni lah. Sebab itu kalau kamu lihat, dikekalkan nama tau. Dulu Padang Pahlawan macam ni lah dia. Kemudian sekarang ni kita lihat ini dikenali sebagai DP. Orang kata nak pergi shopping dekat DP. Inilah dataran pahlawan. So apa, Padang ni dulu adalah bekas Padang Pahlawan yang merupakan tempat yang bersejarah sebab tempat peristiharaan tarikh kemerdekaan. Seterusnya, kalau kamu lihat di sini juga berdekatan adanya sebuah memorial peristiharaan kemerdekaan. Kamu masuk dalam memorial ni, bagi mereka yang pernah melawat, banyak bahan-bahan pameran perjuangan kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, semuanya dipamerkan di memorial ini. Sebab itulah memorial ini dinamakan sempena tempat peristiharaan Padang Pahlawan ni, Bandar Hilir ni, sebagai apa?
tempat tarikh pengumuman kemerdekaan tu. Jadi nama memorial ni pun Memorial Peristiharan Kemerdekaan. Satu lagi Melaka ni. Okey, terkenal dengan persembahan Dondang Sayang. Pernah tak dengar Dondang Sayang? Dia nyanyi, lepas tu dia ada selang-seli dengan pantun lah. Cikgu ni orang Melaka kan. Orang Nyonya pun memang, cikgu orang Nyonya pun cikgu memang biasa lah pasal Dondang Sayang ni. 2-3 kucing berlari. Manakan sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Manakan sama cik abang seorang. Contohlah capung. Ini ialah contoh Dondang Sayang lah. Sebenarnya adalah persamaan Dondang Sayang Melaka ni dengan orang yang sangat terkenal di Melaka ni, orang Nyonya kan. Kamu tahu kan? Macam cikgu lah. Okey. Kemudian di Negeri Pahang. Negeri Pahang ni siapalah yang tak pernah pergi kan? Cikgu rasa ramailah yang pernah, bila cakap di Pahang semua tahu. Cameron Highland kan, yang hijau-hijau ni. Tempat penanaman teh, tempat sejuk, tempat peranginan. Bila musim cuti sekolah je, okey, suka pergi Cameron Highland. Lepas tu, pergi sana sebab apa? Kita ada, selain pada ladang teh, ada apa kat Cameron Highland? Banyak tempat. Ada strawberry. Kemudian dekat Pahang juga terkenal dengan beberapa pulau lah. Banyaklah pulau. Dan salah satu pulau yang paling menarik, yang sangat terkenal di Pahang, yang antara pulau yang tercantik lah di Malaysia, ni Pulau Tioman ni. Okey, Pulau Tioman. Kemudian di Pahang juga ada Teluk Cempedak. Ni Teluk Cempedak. Nampak ni batu-batu ni, tak nampak pula cempedak dia kan. Nampak batu je. Okey, jadi salah satu tempat yang terkenal di Pahang juga. Salah satu lagi bandar yang diiktiraf lagi. Tempat yang diiktiraf ya. Okey, iaitu Tasik Chini. Kalau kamu lihat, Tasik Chini juga merupakan satu destinasi pelancongan. Tapi sekarang mungkin dah kurang sikit lah kalau kamu lihat pembangunan pesat di Tasik Chini ni. Dulu Tasik Chini macam ni tau, hijau macam ni. Tapi kerana kegiatan pembalakan yang sangat mengancam dia punya, tahu kan kegiatan pembalakan secara ni kan, menyebabkan sebahagian tengok hijau ni dah jadi lain dah. Sebab itulah Tasik Chini sekarang menjadi tapak rezab biosfera. Okey? Apa yang dimaksudkan dengan biosfera? Okay, kalau kamu lihat dalam buku kamu, biosfera ni maksudnya keseluruhan kawasan permukaan bumi, laut dan udara yang didiami oleh organisma hidup. Kalau kamu lihat Tasik Chini macam ni kan, biasanya Tasik Chini ni juga dikaitkan dengan legenda, ada naga dan sebagainya lah. Tapi kita tak akan lihat lebih dalam daripada itu. Kita cuma nak tahu Tasik Chini ini adalah tapak rezab biosfera. Yang diiktiraf oleh UNESCO pertama di Malaysia. Itu keistimewaan negeri Pahang ni. Okey, kita pergi yang selanjutnya. Okey, yang selanjutnya ialah Kelantan. Okey, Kelantan, seni persembahan yang terkenal ialah DK Barat dan permainan tradisional Wow. Okey, kalau kamu lihat, Kelantan antara negeri yang di pantai timur. Okey, kita gecek Kelantan lah. Okey, so kalau pergi Kelantan ni memang tak salah. Cikgu pun pernah pergi juga. Kalau pergi Kelantan pasti orang pelancong-pelancong akan jejakkan kaki ke mana? Kita pergi ke wakaf Cik ke mana ni? Wakaf Cik Ye ni lah. Biasanya wakaf Cik Ye ni sebenarnya dia macam pasar malam je. Di pasar malam tapi dia ada pintu gerbang. Cantik pintu gerbang dia. Dalam dia ialah pasar malam, orang jual-jual kasut lah, baju lah, macam-macam lah. Tapi kalau sebelah pagi, pergi ke pasar besar ni. Besar pasar ni. Nama pasar ni Pasar Besar Siti Khadijah. Lepas tu ada Bazar Tok Guru. Satu lagi seni persembahan yang dikaitkan dengan Kelantan ni apa? Wow boleh, wow boleh. Ni wow boleh teraju tiga. Inilah DK Barat. DK Barat. Dan kalau kamu lihat gambar ni, semua tahu. Inilah permainan yang terkenal di negeri Kelantan. Memang Kelantan terkenal dengan pembuatan wow. Penghasilan wow dan permainan tradisional iaitu wow. Kita pergi seterusnya. Terengganu. Terengganu salah satu lagi negeri di pantai timur. Memang terkenal bila cakap je pasal Terengganu. Terkenal dengan hasil seni seperti batik, songket. Songket Terengganu ni batik semua mahal-mahal tau. Tapi memang cantik dan memang unik dan memang istimewa.
Kemudian Terengganu juga terkenal sebagai tempat penyu bertelur. Kalau kamu lihat salah satu tempat yang terkenal dengan pendaratan telur penyu ni, cikgu pernah pergi tahu salah satu pasar dekat Terengganu yang dikenali sebagai Pasar Payang ni, ada jual tahu telur penyu tu. Tapi sebenarnya telur penyu tu tak boleh lah makan, haram. Bukan haram, sebenarnya penyu ni adalah salah satu spesies haiwan yang terpelihara, sebab spesies yang semakin terancam. Tapi cikgu heran jugalah masa cikgu pergi kat Terengganu dulu, ada jual telur penyu tu. Masa cikgu kecil-kecil, masa tu dia tak bersalah. Cikgu makan telur penyu hampir tiap-tiap hari. Okey? Jadi memanglah kalau kamu lihat keistimewaan negeri Terengganu ni ialah tempat pendaratan penyu. Okey? Hari ni cikgu dah berceloteh panjang pula. Faham? Terengganu ni memang kalau kamu lihat, sebab dia pantai timur, jadi dia banyak pantai-pantai menarik loh. Kalau kamu lihat, cikgu pernah pergi juga dulu, dia punya pantai-pantai cantik-cantik lah, nampak biru macam ni kan. Jadi antara yang popular ialah Pulau Kapas, Pulau Perhentian dan Pulau Redang. Jadi cikgu dah susun ni berturutan ni. Kalau kamu lihat Pulau Kapas, Pulau Perhentian, Pulau Redang. Okey? Jadi ini adalah contoh tempat-tempat yang popular di Terengganu. Okey? Kemudian di negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak, kalau kamu lihat Sarawak ni, simbol kehidupan masyarakat Sarawak ialah apa? Rumah panjang. Okey, kalau rumah panjang, orang Sarawak kata, orang Sarawak yang mendiami rumah panjang kebanyakan ni, majoriti suku kaum di Sarawak ialah orang Iban kan. Rumah panjang dia akan kata rumah panjai. Panjang lah sebab apa? Dia banyak keluarga dalam satu rumah. Sekarang rumah panjang dekat Sarawak tak macam ni lagi, kayu-kayu macam ni kan. Dia modern sikit, dah pakai batu dah, tapi dia masih lagi panjang dan ada beberapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah, dan dalam rumah panjang tu dia ada ketua dia yang dikenali sebagai tuai rumah. Ni cikgu bagi makluman tambahan lah. Sarawak juga terkenal dengan apa? Penanaman lada hitam yang berkualiti. Kalau nak beli lada hitam pergi Sarawak, memang sah lah. Semua akan cari lada hitam Sarawak. Siapa yang tak pernah tengok pokok lada hitam, ni lah pokok lada hitam. Pokok dia macam ni. Makan lada hitam pernah kan? Pokok mungkin tak pernah lihat. Ni pokok dia. Kemudian, sungai yang terpanjang di Malaysia juga terletak di mana? Di Sarawak. Yang dikenali, ini pandangan geografi lah kalau kamu lihat. Nampak panjang betul sungai ni. Inilah sungai dia. Iaitu Sungai Rajang. Sungai Rajang. Okey? Kemudian, kita beralih seterusnya di negeri Sabah, iaitu negeri di Malaysia Timur. Tadi ada dua kan, Sabah dan Sarawak. Sebelum tu kita dah lihat Semenanjung. Kalau cakap pasal Sabah, kita tengok aja gunung ni, semua tahu. Terror dia. Kan? Semua tahu ini adalah gunung yang tertinggi di Malaysia, iaitu bukan setakat di Malaysia tau, di Asia Tenggara. Bagi mereka, mungkin ada juga yang pernah ada pengalaman mendaki. Cikgu tak pernah mendaki lah. Cikgu cuma berada di kaki gunung aja. Cikgu pergi Sabah. Cikgu pergi ke Gunung Kinabalu di kaki dia. Mana tak larat nak daki. So, ini adalah gunung tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara. Kemudian, salah satu lagi. Banyak kan negeri kita ni ada banyak tapak warisan dunia, iaitu Taman Negara Kinabalu yang kaya dengan ekosistem dan habitat hidupan liar. Jadi kalau kamu masuk je taman negara ni, dia ada satu bunga yang sangat terkenal. Bila tengok bunga ni besar, nama bunga ni, nama besar cantik tapi beracun, bahaya jangan sembarangan. Kemudian nama bunga ini ialah Rafflesia. Masa dulu kita pergi kat Penang pun, masa dekat kita pergi ke Penang, Bukit Bendera bahagian Habitat Atas, kita juga pernah jumpa dengan salah satu periuk kera ni. Tapi di Sabah ni, keistimewaan dia ada pokok periuk. Nampak dia macam, bentuk dia macam ni. Periuk kera ni terbesar di dunia, boleh dijumpai di sini, di negeri Sabah. Itulah keistimewaan negeri Sabah. Akhir sekali, wilayah persekutuan kita dah lihat 13 buah negeri, setiap negeri di Malaysia. Dan akhir sekali ialah wilayah persekutuan. Sebelum ni cikgu dah terangkan wilayah persekutuan terdiri daripada 3 buah wilayah disatukan. Pertama sekali ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur, KL, merupakan ibu negara Malaysia. Ibu negara Malaysia ini Kuala Lumpur. Nampak aja, KLCC ni kita tahu ini ialah Kuala Lumpur. Kemudian wilayah persekutuan yang kedua ialah Labuan ini. Labuan ini adalah salah satu pusat kewangan dan luar pantai dan pelabuhan bebas cukai. Free port. Sebab tu kalau kamu lihat Langkawi juga salah satunya. Mengapa
dikatakan bebas cukai sebab barang dia tak ada cukai. Jadi kalau kamu nak beli kereta dekat Labuan, lebih murah daripada beli kereta dekat Semenanjung Malaysia lah. Di Melaka, di negeri-negeri yang ada. Sebab apa? Bebas cukai. Harga keretanya lebih murah. Okey, sebab banyak benda-benda di sini bebas cukai dan harga bendanya lebih murah berbanding di negeri-negeri lain. Okey? Dan akhir sekali, pusat pentadbiran. Nampak aja ni, kita tahu ini adalah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang berpusat di mana? Salah satu wilayah persekutuan iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi dah kita lihat, okay, 13 walaupun nampak singkat saja 2 muka surat dalam buku teks kamu, tapi cikgu nak terangkan kalau cikgu cakap aja perkataan-perkataan mungkin kamu tak faham. Mungkin kamu ada yang tak pernah tengok nama tempat ni, tak pernah dengar, okey, tak pernah tengok gambar. Sebab itu cikgu terpaksa nak terangkan panjang-panjang. Harap kamu semua bersabarlah dengan penerangan cikgu kali ini. Dan jangan lupa, okey, seterusnya, sudahkah anda bersedia untuk menyahut cabaran kuis ini? Untuk aktiviti seterusnya, hari ini cikgu dah bagi kamu link ini, cikgu dah terangkan kepada kamu. Seterusnya, kamu dikehendaki sahut cabaran dengan menjawab soalan kuis. Okay, ini adalah contoh kuis yang kamu akan jawab nanti. Sekian saja pembelajaran hari ini. Semoga anda semua faham dan jelas. Okey, kalau tak faham boleh tonton semula video penerangan cikgu ini, video PDPR cikgu ini. Dan jangan lupa teruskan cabaran untuk menjawab kuis yang telah cikgu sediakan. Bye-bye. Jumpa lagi di PDPR akan datang.